Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita berada di rumah Allah dan dapat salat berjemaah, dan kita ambil masa ruang waktu yang ada ini bersama-sama dalam majlis ilmu Raudhatun Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini dapat kita sambung pengajian kitab Asas Aqidah Islam. Kitab yang kita baca hampir masuk 4 tahun setengah ini. Dan tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 70. Masih lagi tajuk berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha mulia. Dan tuan-tuan, malam ni kita tengok muka surat 70, nama Allah yang ke-88, Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu, Allah yang maha Al-Ghani. Allah bersifat Al-Ghaniyyu, maknanya yang maha kaya. Yang maha kaya, Allah terkaya, paling kaya, tak ada hak lebih kaya banding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa makna kaya? Apa maksud kaya? Dan tidak berkehendak kepada sesuatu yang lain. Itu makna kaya. Tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Perkataan kehendak tu kadang-kadang setengah-setengah kitab disebut perlu. Allah tidak berkehendak dan juga Allah tidak perlu kepada yang lain. Kerana apa? Kerana dia sudah kaya. Al-Ghaniyyu. Tetapi yang lain pula perlu kepadanya. Yang lain tu makna apa? Makhluk lah. Makhluk Allah perlu kepada Allah. Kita manusia amat perlulah kepada Allah. Allah tak perlu pada kita. Kerana Allah tu sudah cukup dengan zatnya, sifatnya, namanya sempurna. Kamalat. Allahu tasafa bikulli sifatil kamalat. Sesungguhnya Allah bersifat dengan semua sifat sempurna. Salah satu kesempurnaan Allah ialah kayanya Allah. Bila kaya Allah tu mutlak, kekayaan mutlak. Manusia kaya, ya ada manusia kaya, tapi tidak mutlak. Wallahu alam lah, Taman Sri Setia ni siapa yang paling kaya? Tak, jutawan, ada jutawan, ada bilioner. Kaya lah, tak, duit berbilion dalam akaun, harta bertimbun, tanah luas, rumah banglo, kereta mewah. Kaya, ya kaya lah, kita kata kaya, tapi tidak mutlak. Fir'aun, dia kata dia kaya. Qarun, Haman mengaku kaya. Kaya, ya kaya, tapi tidak mutlak. Kerana apa? Kerana masih lagi perlu kepada yang lain.
Nak makan, nak kena orang masak, nak kena ada ikan, nak kena ada nelayan cari di laut. Nak makan nasi, nak kena ada petani tanam. Mana ada orang semua dia buat. Tak, dialah nelayan cari ikan, dialah petani tanam padi, dialah penternak bela lembu. Tak ada, takkan semua dia. Mana maunya. Perlu kepada yang lain. Maknanya mu kaya setara mana pun nak juga pada hak lain. Kerana apa? Tidak mutlak sifat makhluk. Duit banyak, nak kepada bank. Katakanlah dia kaya, dia boleh buat bank, nak pada staff bank tu. Nak pada kaki tangan bank, manager bank, nak kepada macam-macam. Sebab apa? Kekayaan tidak mutlak. Itu makhluk. Allah Ta'ala Al-Ghani, kekayaan Allah Maha Kaya, tidak berkehendak, tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Allah tak perlu pada kita sebab kita hamba. Hamba ni kita hamba, hamba kita perlu pada dia. Jangan duk perasan. Sebab tu kalau kita tak semayang, kita tak berzikir, tak ada kesan sebesar darah pun pada Allah Ta'ala. Kalau semua orang tak semayang, seorang pun tak ada beriman, seorang pun tak ada hak patuh, semua makhluk ni maksiat pada Allah, semua orang deraka pada Allah, apa kesan pada Allah? Tak ada apa. Tak, sebesar darah pun tidak memberi kesan. Kenapa? Dia Maha Kaya. Allah berfirman dalam surah apa? Surah Luqman. Tuan-tuan baca surah Luqman, bagus surah Luqman ni, antara surah pilihan, sebagaimana Yasin, sebagaimana Waqi'ah, sebagaimana Al-Mulku, sebagaimana As-Sajadah, sebagaimana Al-Insan. Ada surah Luqman. Bacalah, tadabburlah. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Luqman, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man yashkur, siapa-siapa bersyukur. Ni syukurnya kita, taatnya kita, solehnya kita. Bukan kita lah, manusia lah kita kata. Manusia soleh, orang soleh, orang yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang taat. Fa inna ma yashkuru li nafsihi, maka kesan, faedah, hasil taat tadi, hasil syukur tadi pada dirimu lah juga. Bukan balik pada aku. Allah kata aku tak perlu pun. Kalau mu bersyukur, aku redha, kebaikan redha temu lah dapat syurganya. Aku tak ada apa, aku tak nak apa, aku kaya dah, kata Allah Ta'ala. Tapi ingat, wa man kafara, siapa-siapa yang kufur, fa innallaha ghani. Jangan Allah guna perkataan namanya ghaniyun, kaya. Hak mana kufur, hak mana degil, hak mana maksiat, hak mana tak beriman, hak mana melawan, hak mana deraka, hak mana buat dosa, fa innallah, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya. Hak kafir, hak deraka, hak maksiat tak beri kesan walau sebesar darah pun kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Innallaha ghani, kaya. Orang kaya, cuba orang pergi muampak, ada terkesan tak dia? Terkesan lah, yang tu lah pasang CCTV tu. Tak, pasang CCTV, beli pagar hak paling mahal, security door, pintu keselamatan. Kenapa? Kaya, memang kaya lah, tapi nak jaga harta. Sebab apa? Sebab dia takut hartanya rompak, udah terkesan lah dia. Sebab apa? Kekayaan tidak mutlak. Allah Ta'ala kekayaan yang mutlak. Allah Maha Kaya. Allahu Akbar. Jadi kita ni, tak kira lah kita ni siapa, miskin ke, kaya ke, biasa-biasa ke, ingatlah kita hanya hamba yang hina di sisi Allah, dan Allah tu Maha Kaya. Sebab tu kalau orang puji tuan-tuan, wallahualam mungkin ada hak kaya kat sini. Tak, orang kata kita kaya, kita jawab tak ada kaya apa, Allah Maha Kaya. Itu jawapan yang baik. Bukan jawapan belagak. Baru tahu aku kaya. Mu tak tahu lagi ke? Dalam hilir perak, dalam Kelantan ni aku paling kaya. Itu sombong, tu belagak. Jadi pulangkanlah kekayaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan macam Qarun. Qarun dia mengaku kaya dan dia tak rasa kaya itu datang daripada Tuhan, lalu dilaknat oleh Allah Taala. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah, sehingga Allah ceritakan kisahnya dalam surah Al-Qasas. Orang kampung pun menyampah dengan dia kerana belagaknya dia dengan kaya.
Ingat, kekayaan itu datang daripada Allah, bukan daripada makhluk. Jadi faham, yang maha kaya itu ialah Allah terkaya, dan apa makna kaya? Tak perlu kepada apa-apa dah. Dia suruh kita semayang, bukan dia nak semayang untuk kebaikan Allah Ta'ala, untuk faedah Allah Ta'ala, tetapi solat tu pulang ke. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa bersyukur, siapa taat, siapa beribadat, hasil dia, kebaikan dia pulang kepada kamu, wahai hamba-Ku, bukan aku, kata Allah. Aku tak perlu apa-apa sebab aku sudah kaya, tidak perlu dan tidak berkehendak. Tetapi yang lain perlu kepadanya. Tu bab kaya. Kita jangan cari kaya harta. Kan Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi, bab kaya ni ramailah hok cari harta. Nak kaya harta, nak jadi jutawan, dia tak kira halal haram dah. Dia tak kira halal haram dah. Haram, riba, tak riba, dah masuk skim cepat kaya. Kenapa? Nak kaya harta. Nabi kata laisal ghina, perkataan ghina tu adik-beradik dengan ghani lah. Ghani maha kaya, ghina tukar baris je. Ghina kekayaan. Nabi kata laisal ghina, tidaklah kekayaan itu ghinan an kathratil arad, banyak harta. Bukanlah kaya tu dilihat pada banyaknya harta, tetapi kata Nabi walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi sebaik-baik kaya ialah kekayaan jiwa. Jiwa dia kaya. Orang yang kaya, orang yang hatinya kaya, berjiwa besar, tenang hati dia. Bukan harta banyak. Kadang orang harta banyak lagi serabut, lagi pening. Tak, kebaikan, kekayaan sebenarnya kata Nabi ghinan nafs, kekayaan jiwa. Walaupun mungkin duit tak banyak, harta tak banyak, gaji biasa-biasa je, tak, tapi jiwanya tenang. Kenapa? Dia ada Allah, dia ada Rasulullah, dia ada syariat tempat dia berpegang. Maka itulah kekayaan jiwa yang Nabi suruh kita cari. Baik, selesai. Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ada ustaz duk kata siapa-siapa nak kaya sebutlah ya Ghani, ya Ghani. Yang tu tak ada dalam hadis lah. Wallahu alam, tuan-tuan amal lah. Tak, tapi daripada hadis Quran ajar macam tu ke, hadis ajar macam tu ke, tidaklah. Nak kaya, duk sebut ya Ghani, duk tidur kat rumah, tak kaya juga. Pemalas kerja, duk gantung pada zikir ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Yang dia tidur kat rumah, kerja apa malah, tak kaya juga. Jadi boleh kalau kita nak gunakan pada jalan yang benar, kita minta dengan Allah kekayaan supaya kita kaya, dan kayanya menyumbang kepada agama. Yang tu terbaik. Baik, seterusnya 89 Al-Mughni, perkataan sama perkataan dia, cuma wazannya berbeza. Orang mengaji Arab dia fahamlah tu, daripada perkataan ghain nun ya. Daripada akar kata ghain nun ya, hurufnya sama. Ada ghain kat situ, ada nun kat situ, ada ya kat situ. Yang tadi al-ghaniyyu maha kaya. Yang ni al-mughniyyu, yang maha memperkayakan. Tak? Allah dia maha kaya, maka dialah juga yang al-mughni, yang mendatangkan kekayaan tu, maha pengurnia kekayaan. Yang maha pengurnia kekayaan, ia memberi kekayaan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Yarzuqu man yasha, Allah memberi rezeki kepada siapa dia berkehendak. Dia berkehendak orang tu rezeki melimpahlah rezeki orang tu. Pasal apa duk dengkinya? Dia berkehendak rezeki kita banyak ni lah, terimalah, redalah. Sayyidina Ali mengatakan antara makna taqwa ar-ridha bil qalil. Makna taqwa, panjang makna taqwa, saya ambil sikit lah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia memberikan makna taqwa panjang lebar. Salah satunya ar-ridha bil qalil, redha dengan sikit. Allah bagi banyak tu lah. Tak payah dah dengki dengan orang, tak payah dah petikai Allah Ta'ala pasal apa tak bagi aku lebih. Usaha dah, kerja dah, rajin dah, banyak tu juga. Redha lah. Itu taqwa. Ar-ridha bil qalil. Allah bagi orang lain kaya, tak apalah, rezeki dia lah, tumpang gembira lah. Pasal apa duk dengkinya, pasal apa duk bomohnya, pasal apa duk santaunya, pasal apa duk dengki. Sebab apa? Allah lah yang mengurniakan kekayaan. Al-Mughniyu, yang maha pengurnia kekayaan. Ia memberi kekayaan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Jadi kalau kita dapat rezeki, bukan pandai kita. Jangan jadi qadariyah.
Ingat lagi Qadariyah. Kita belajar 3 tahun sudah. Lama berbenar 3 tahun sudah. Boleh tak percaya tengok saya ada catat Qadariyah, ingat lagi 2019 kalau tak silap. Apa Qadariyah? Mazhab yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh Qadariyah, Qarun kata, aku pandai, aku kaya ni sebab aku pandai. Sebab aku usaha. Kerana aku usahalah aku kaya. Langsung tak terikat dengan Allah Ta'ala. Ialah dia kafir. Qarun. Tak. Mu tak kaya sebab mu bodoh. Dia datang takabur. Bila adanya sifat macam tu, dia mari semua sifat-sifat mazmumah, sifat tercela, sombongnya, takaburnya, lupa daratannya. Aku kaya ni sebab aku pandai berniaga. Kenapa aku pandai berniaga? Sebab aku pandai cari lubang. Sebab aku kenal orang tu orang ni. Sebab aku kenal orang-orang besar. Sebab aku ada kabel yang besar pula. Macam-macam cerita lah. Langsung tak dipulankan kepada Allah Ta'ala. Yang tu Qadariyah. Wa niyadzubillah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengenal Allah, mengaji tajuk-tajuk macam ni, nama-nama Allah Al-Mughniyu, maha memberi kekayaan, maka segala kekayaan kita pulangkan Allah Ta'ala pada Allah. Tak, aku tak kaya, Allah bagi lebih sikit padamu, tu je lah. Tak, dia merendah diri. Semacam orang kaya, tokoh yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia tak pernah sombong. Dan kekayaannya disalurkan kepada jalan Allah fi sabilillah. Jadi Allah lah yang mengurniakan kekayaan, bukannya pandai kita berniaga, bukannya itu, bukannya ini, bukan daripada kita. Kita bukan Qadariyah. Cuma usaha kita Allah permudahkan dan Allah memberikan kekayaan itu, maka wajib kita mensyukurinya. Ia memberi kekayaan kepada siapa yang kehendaki. Saya teringat cerita Piramli. Ahmad Al-Bab. Tak, betul Ahmad Al-Bab kan? Yang pak mentua dia tompel tu. Pak mentua dia tompel kan. Kata mu ni kahwin dengan Piramli miskin, jauh kerja tanam sayur je pun. Sudahnya ada mesej di sebalik filem Ahmad Al-Bab tu. Kekayaan bukan datang daripada pak mentua, kekayaan bukan datang daripada bos, kekayaan bukan daripada kerajaan, kekayaan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik habis, faham ya? Al-Ghaniyu dia dengan Al-Mughni itu saling berkait. Allah Maha Kaya dan Al-Mughniyu Allah juga memberi kekayaan. 90. Al-Mani'. Al-Mani' daripada perkataan mana'a. Al-Mani', apa makna Al-Mani'? Yang Maha Penghalang. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ataupun Madinah ataupun mana-mana negara Arab, ada kat dinding tu mamnu' tadkhin. Ada dia punya signboard mamnu'. Apa makna mamnu'? Dilarang. Mamnu' daripada perkataan mana'a, yamna'u, mani', mamnu'. Mamnu' makna dilarang, tadkhin makna merokok. Dilarang merokok. Mamnu' tadkhin. Jadi mamnu' daripada perkataan mana'a yamna'u, mamnu' yakni al-mani' yang maha melarang. Yang larang makna apa? Sekat. Sekat makna apa? Halang. Adik-beradik dia tu. Apabila melarang makna dia sekat. Larang rokok maka disekat, jangan rokok, dihalang, jangan merokok. Larang pandu laju, maka dihalanglah daripada, jangan adanya halangan, adanya larangan, adanya sekatan, supaya jangan pandu laju. Jadi al-mani' Allah Ta'ala yang maha penghalang, menyekat, menghalang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah yang dapat mencegah, menghalang, menyekat sebab-sebab yang membawa kecelakaan dan kebinasaan. Allah Ta'ala tu Al-Mani'. Allah maha mencegah. Dialah cegah, dia larang, dia sekat, dia halang sesuatu perkara yang bawa kepada celaka dan juga kebinasaan. Kalau dalam kitab Arab sebut mudhara'. Mudhara' bahasa Arab, bahasa Melayunya benda-benda bahaya, benda-benda binasa, benda-benda celaka.
Allah Ta'ala yang mani'. Bukan makhluk. Makhluk tu sebab sahaja. Bukan makhluk. Makhluk tu asbab sahaja. Bukan makhluk. Makhluk tu usaha ikhtiar sahaja. Contoh. Tak, kita bawa kereta. Tiba-tiba kita kata, Allah selamat aku hari ni. Aku bawa laju, sempat aku break. Tak, sempat break. Tiba-tiba aku tak terantuk ke dashboard. Kenapa? Oh, seat belt. Seat belt menyelamatkan aku. Oh. Betul ke? Tak. Kalau aku tak pakai lah tali pinggang. Kalau aku tak pakai seat belt lah. Kalau aku tak pakai tali pinggang, mati dah aku hari ni. Boleh cakapnya tu. Ataupun bawa motor laju. Kalau aku tak pakai helmet lah. Tak. Kalau aku tak pakai helmet tadi terbabah selamat kepala aku. Nasib baik ada helmet. Helmet dulu dia teringat. Dia teringat helmet dulu. Dia teringat seat belt dulu. Ya betul, helmet tu kita kata pakailah. Itu asbab, itu ikhtiar, itu usaha. Silakanlah. Bahkan menjaga nyawa itu wajib. Tapi Allah suruh usaha ikhtiar tu kena ingat dari segi akidahnya ialah yang menyelamatkan kamu ialah Allah Ta'ala. Dia mani' kan? Dia yang menghalang. Ramai mana orang pakai helmet. Helmet paling mahal. Mati-mati juga. Tak. Sistem brake kereta tu. Kereta paling mewah. Paling canggih. Dia punya sistem brake-nya paling canggih. Mati. Accident mati-mati juga. Nak ceritanya tak? Sebab bukan makhluk tu yang menghalang daripada selamatnya kamu. Tetapi Allah Ta'ala. Yang maha penghalang. Macam setahun dua ni. Ni kita dah habis PKP ni, orang tak sembang sangat dulu tahun lepas. Tak, tahun lepas orang tak sembang apa dia? Vaksin. Vaksin ke menyelamatkan? Saya ustaz nasib baik saya dah tiga dos. Tak, booster dah. Dah booster dah. Tak, saya positif ustaz. Positif ya, tapi tak apalah. Dah 3 dos booster. Nasib baik booster menyelamatkan saya. Jangan cakap tu berlapik sikit bab-bab macam ni. Tak? Kalau tak vaksin lah, kalau tak booster lah, positif COVID mati lah saya ustaz. Jangan. Yang menghalang kamu daripada penyakit, daripada sakit, daripada celaka, binasaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu balik pada akidah al-mani'. Adapun vaksin, ubat, apa semua tu adalah usaha dan ikhtiar yang Allah perintahkan kepada kita. Kerana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, kita bukan Jabariyah yang menafikan usaha. Jabariyah pula, Jabariyah menafikan usaha. Lawan dia Qadariyah tadi. Qadariyah pun hidup, Jabariyah pun bukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ada usaha. Tapi usaha tu tidak mutlak. Usaha itu digantungkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Cocoklah berapa vaksin pun, 3 dos ke, 4 dos ke, 10 dos nak mati juga. Kenapa? Dah Allah tak mau halang. Kehendak Allah tidak mahu menghalang benda tu. Tak berlaku juga. Itu namanya al-mani'. Allahu Akbar. Ada satu doa cukup cantik. Doa Nabi ajar, dibaca selepas salam. Tapi saya hairan, kenapa? Wallahu alam lah. Hadis sahih. Saya duk perhati imam-imam kat Teluk Intan. Bukan Teluk Intan je lah, mana-mana saya pergi. Kelantan pun sama. Daripada 10 tu, nak jumpa seorang pun hok baca lepas salam doa ni, tak jumpa. Mungkin dia tak jumpa hadis hok mengajar doa selepas salam tu. Allahumma la mani'a. Perkataan ni. Allahumma la mani'. Ya Allah, tidak ada penghalang. Ini doa bacalah lepas salat, lepas salam. Allahumma la mani'a. Ya Allah, Tuhanku, tidak ada mani', tidak ada yang boleh sekat, halang, lima aqaita, barangmu nak bagi. Benda mu nak bagi kat aku ni ya Allah, tak ada siapa boleh halang melainkan engkaulah yang mani'. La mani'a, tak ada siapa boleh halang benda hak mu nak bagi. Kita ada musuh, beribu musuh kita, nak santau kita, nak sihir kita, nak buat kita dicelaka. Tapi Allah Ta'ala nak bagi juga bahagia, tidak ada siapa boleh menghalang bahagia itu datang. Allah Ta'ala nak bagi rezeki, tak ada siapa boleh halang rezeki tersebut. Allahumma la mani'a lima a'taita.
Wala mu'tiya lima mana'ta. Sama juga. Dia baca sampai habis. Wala mu'tiya, tak ada siapa hok boleh bagi. Kalau mu nak halang. Kalau mu sekat ya Allah, tak ada siapa boleh bagi. Minta lah tolong menteri pun. Kabel lah sebesar sultan pun. Tak, saya ni berapa kali dah minta isi borang nak balik Kelantan. Tak dapat-dapat. Dia kata minta dengan menteri. Minta dengan menteri pendidikan tu satu kampung dengan aku orang Ketereh. Tu sekampung kalau tak sekampung. Nak minta dengan Sultan Kelantan, nak minta dengan Sultan Perak, nak minta yang Agung. Kalau Allah tak bagilah juga. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah halang, usahalah setara mana pun Allah tak bagi, la mu'tiya. Tak ada siapa boleh bagi. Lama ni tak ada siapa boleh halang benda kamu nak bagi. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang rezeki terpijak. Kita tak jangka pun benda tu dapat dah. Aku tak sangka langsung. Tapi dah Allah nak bagi, tak ada siapa lah boleh halang. Doa cantik baca selepas salat, selepas salam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi Allah lah yang maha penghalang sesuatu kecelakaan dan kebinasaan. Sakit, penyakit bukan ubat. Kalau ubat makanlah tak ada masalah. Bukan doktor, pergilah klinik, pergilah hospital, tak ada masalah. Tapi hakikatnya yang menghalang mudarat, yang menghalang bahaya ialah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ubat, doktor, klinik, hospital, semua sekali vaksin, semua itu adalah usaha dan ikhtiar yang digantungkan kepada tawakal pada Allah taala. Baik, faham ya? Al-Mani'. Seterusnya yang ke-91. Nama Allah yang ke-91. Ad-Dar. Ad-Daru. Yang maha memberi bahaya. Ad-Dar. Dar daripada perkataan dah jadi orang Melayu ambil perkataan dar ni mudarrah. Daripada perkataan dar dia jadi mudarrah. Mudarrah Melayu kata apa? Mudarat. Mudarat mana apa? Benda bahaya, benda yang kita tak mahu. Tak, kan ada doa Bismillahilladzi la yadurru. Mana datang yadurru tu? Kataan sama dah tu. Ad-dar daripada perkataan darra, yadurru, dirar. Nabi kata la darar, tidak ada benda yang boleh membahayakan melainkan kena buang. La darar, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Contoh ketum. Baru ni saya ada kuliah belah-belah sana, belah-belah Cenderung Balai. Ada orang Cenderung Balai ni. Kata dia Cenderung Balai ni hebat benar dengan ketum ni. Ada orang tanya, minta maaf lah. Orang Cenderung Balai. Orang Cenderung Balai ni saya tengok dalam metro pun pernah keluar dalam metro, dalam harian metro rampasan ketum di Cenderung Balai juga. Tanam ketum, minum ketum. Orang tanya, "Ustaz, minum ketum ni macam mana?" Wallahualam, saya tak pernah minum ketum. Tak tahulah dah. Nak kata rasa benda yang kita tak pernah minum ni, kita nak cerita macam mana, saya tak pernah minum ketum. Ada siapa minum ketum? Cuba cerita sikit. Adakah dia mabuk? Adakah dia pening? Sekiranya dengan minum ketum tu, dia campur macam-macam lah. Dia campurnya itu, campurnya ini. Akibat daripada ketum tu mendatangkan hilangnya akal. Sebagaimana dadah, maka itu mudarat. Memudaratkan akal, dan benda hak mudarat ni semuanya adalah haram. Tapi bukan fatwa, saya bukan mufti. Saya bagi asas kepada hukum dulu. Tak, kalau ikut undang-undang negara, ketum berada di bawah akta racun. Tanya lawyer, dia tahulah benda ni. Dia bukan berada di bawah akta dadah, dia berada di bawah akta racun. Racun ni, seingat saya racun ni dia mudarat tak kalau minum racun kan. Tapi Wallahualam ada orang kata minum ketum kalau setakat dos yang munasabah, dia boleh memberi tenaga, dia boleh menyembuhkan sebahagian penyakit. Wallahualam lah.
Tapi sekiranya sampai kepada peringkat minum ketum, mabuk, hilang akal, mu jadi gila, mu jadi khayal, mu tak tahu apa, maka di situ berkemungkinan membawa kepada mudarat. Mudarat tak boleh. La darar. Nabi kata tidak boleh. Tidak boleh membahayakan akal, membahayakan orang lain, sebagaimana dadah, sebagaimana arak lah. Sebagaimana dadah, sebagaimana arak lah. Dadah ada manfaat. Ya, ada manfaat. Ubat tu. Sebab tu istilah dia penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah yang tu haramnya tu. Kalau guna dengan elok, buat ubat, buat panadol, buat apa ke, tak ada masalah. Tapi kalau penyalahgunaan dadah, menghilangkan akal, dia jadi pening, dia jadi khayal, dia jadi macam-macam lah. Mabuk bawa kereta pun dah merapu apa, sudah terbabah, membahayakan keselamatan awam, maka dia menjadi haram. Begitulah ketum, sama. Tu dia. Bab darar tadi. Jadi darar bahaya. Ad-dar maknanya Allah Ta'ala yang maha memberikan bahaya. Ia menurunkan balasan siksa atau bencana kepada musuh-musuhnya. Balasan siksa tu lebih pada akhirat lah. Allah Ta'ala ad-dar, menurunkan balasan siksa. Contoh kita kata neraka. Neraka, azab, antara azab akhirat ialah azab neraka lah. Contoh azab di akhirat ialah azab neraka. Baik, neraka tu sifat dia apa? Panah. Panah tu datang daripada apa? Api. Adakah api sendiri itu panah ataupun Allah yang memberikan sifat api itu panas? Maka kita kata sudah tentulah api tidak boleh mendatangkan apa-apa kuasa. Nak memanahkan ke, nak menyejukkan, tak ada apa. Tak ada kuasa pun sebab dia makhluk. Maka sudah tentulah Allah ad-dar yang memudaratkan. Maka dia dapat menurunkan balasan siksa. Siksa itu datang daripada api neraka. Api neraka sifatnya panah. Kenapa? Kerana Allah ad-dar yang membahayakan, yang memberikan sifat panah kepada api itu untuk membakar orang-orang kafir ataupun orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Itu mana Allah ad-dar. Dan bencana itu lebih kepada dunia. Tengok dia punya ayat, balasan siksa itu lebih kepada akhirat, neraka, azab dan sebagainya. Dan bencana itu lebih kepada fenomena dunia, bencana banjir, hujan lebat. Allah nak menurunkan hujan sebagaimana umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh disiksa atas dunia lagi, diberikan bencana, bergempa bumi sebagaimana umat Nabi Lut alaihissalam, di baliknya bumi pok-pok gitu. Apa lagi contoh? Kaum Samud, ataupun contoh-contoh zaman moden kita ni, tsunami. Apa lagi? Gunung berapi. Semua bencana atas dunia ni datang daripada Allah Ta'ala, iradat dia datang, dia punya sifat marah. Allah Ta'ala marah, murka, Allah boleh mendatangkan kemudaratan, bahaya, balasan, siksa, bencana kepada musuh-musuhnya. Musuh Allah Ta'ala tu orang kafir lah. Ataupun boleh jadi orang Islam sendiri yang degil. Alah baru ni kan, hak hina Islam tu bukan orang kafir pun, Melayu. Hak kat Kelantan, hak kat Puchong Selangor, hak kat Terengganu, hak kat Taman Tun, orang Kuala Kangsar. Hak hina Islam tu. Tak kira lah musuh-musuh Allah, sama ada hak kafir ataupun orang Islam sendiri yang benci kepada Allah dan Rasulullah yang lebih. Maka Allah boleh mendatangkan siksa dan bencana. Kerana Allah bersifat ad-dar. Sama juga dalam konteks kita, dalam konteks kefahaman kita kepada penyakit. Penyakit tu datang, bukan kuman virus COVID ke apa ke, bukan. Penyakit tu datang adalah daripada iradat Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala, maka membahayakannya, yang membahayakannya ialah adalah kerana iradat Allah yang maha ad-dar tadi. Contoh paling mudah, api ni kita kata membakar, mudarat lah. Tapi bila Allah kata tak panah, elok je Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tempat tertutup, tak ada oksigen, duduk berhari-hari. Kita kata logik akalnya matilah. Tak, perlu ikan. Tapi Nabi Yunus elok je. Tak, Nabi Yunus duduk dalam perut ikan.
tempat tertutup berhari-hari, apa nama ni, tak ada oksigen, tapi boleh je hidup. Nabi Ibrahim elok je selamat. Pisau yang tajam tidak mematikan pun Nabi Ismail. Kenapa? Kerana ad-dar tu bukan pada makhluk, ad-dar tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha memberi bahaya, yang menurunkan balasan seksa dan bencana kepada musuh-musuhnya. Baik, lawan ad-dar, dia ada lawannya. Regu dia. An-nafi', lawan dia. Kalau ad-dar itu mendatang mudarat, maka an-nafi' lawan Allah Ta'ala yang maha memberi manfaat. Nafi' daripada perkataan nafa', dah jadi perkataan Melayu pun, manfaat. Manfaat daripada perkataan Arab, ya. Manfaat tu dah jadi perkataan Melayu, diambil daripada perkataan Arab manfaatun. Manfaatun tu diambil perkataan nafa'a. Nafa'a mana apa? Manfaat, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, lawan kepada mudarat. Kita kata sakit tu mudarat, panas itu mudarat. Apa lagi? Tenggelam itu mudarat. Maka selamat daripada panas, itu manfaat. Selamat daripada sakit, sehat, itu manfaat. Selamat daripada tenggelam, tak lemah, itu manfaat. Lapar itu mudarat. Lawan pada lapar, kenyang. Kenyang itu manfaat. Maka siapa yang mendatangkan kenyang? Nasi ke? Makanan ke? Tak. Hukum adat, hukum akal bolehlah kita kata, kenyang aku. Apa tak kenyangnya, 2 pinggang tadi. Boleh. Hukum akal, hukum adat. Tapi akidah, makanlah banyak mana pun. Kalau Allah tak bagi kenyang, kenyang tu datang daripada Allah, kerana kenyang itu adalah manfaat. An-nafi', Allah Ta'ala yang maha memberi manfaat, iaitu memberi manfaat kepada seluruh hamba-Nya. Kan ada dalam Quran Allah sebut, kenapa orang musyrikin, penyembah berhala, kafir musyrikin zaman Nabi, tak kira lah zaman Nabi mana pun, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Arab Quraisy sembah berhala, zaman Nabi Ibrahim lagi dia teruk bapak dia sendiri sembah berhala. Kenapa duk sembah berhala? Yang berhala tu batu je pun, la yanfa'uhum wala yadurruhum. Allah kata dalam Quran, berhala tu batu tu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Apa kebodohnya dia sembah? Manfaat pun tak boleh bagi, mudarat pun tak boleh bagi. Datangkan manfaat pun tak boleh, halang manfaat pun tak boleh, datangkan mudarat pun tak boleh, halangkan mudarat pun tak boleh. Allah Ta'ala mendatangkan manfaat dan mencegah manfaat itu datang. Dan Allah Ta'ala juga mendatangkan mudarat dan dia menghalangkan mudarat itu. Pasal apa mu tak sembah Allah? Duk sembah berhala, hak batu, hak tak boleh buat apa. Itu ada dalam ayat Quran bagaimana Allah mencela orang-orang kafir musyrik yang berlindung dengan makhluk batu. Bukan kata batu je lah, cuma kita kata batu tu sebab contoh berhala. Apa sahaja hari ni orang ada sembah, ada orang sembah kubur. Sembah kubur ada kaum Barelvi di Pakistan. Sembah kubur syekh kat dalam tu boleh buat apa? Batu nisan, dia minta dengan batu nisan, boleh buat apa? Mudarat pun tak boleh bawa, manfaat pun tak boleh bawa, mudarat tak boleh halang, manfaat tak boleh halang. Bukankah syirik namanya tu? Maka sudah tentulah kita menyembah Allah yang Allah mendatangkan manfaat dan Allah juga mendatangkan mudarat, dan Allah menghilangkan mudarat dan menghilangkan manfaat. Semua ada pada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi baca dan Nabi ajar supaya kita baca Bismillahilladzi tadilah. Bismillahilladzi la yadurru, tidak ada mudarat. Mudarat ke manfaat ke, ma'asmihi syai'un wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah berkat baca ayat tadi yang Nabi ajar, sunnah Nabi tadi, insya-Allah terhindarlah kita daripada mudarat. Sekiranya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Baik, insya dah masuk tuan-tuan, saya laju sikitlah. Yang 93 kita habiskan muka surat 70 tu. An-Nur. Apa makna An-Nur? An-Nur takkan tak faham tak? Nur ni laki pun ada, perempuan pun ada. Muhammad Nur, laki. Kalau laki Muhammad Nur, kalau perempuan lagilah banyak. Nur, Nurul. Tak, Nur.
Tak, Nurul, Nur macam-macam Nur, Nur Aini, Nur Aisyah. Apa mana Nur? Cahaya. Nur tu mana? Cahaya. Jadi diterjemah kat sini, Allah Ta'ala yang maha terang, Allah sebagai cahaya. Tapi jangan kita anggap cahaya tu Allah. Kalau cahaya tu Allah, bahaya juga. Kerana telah meletakkan makhluk tu seperti Allah. Cahaya lampu. Cahaya apa lagi? Matahari. Cahaya apa sahaja? Cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya apa pun. Adakah itu Allah? Bukan, itu makhluk. Yang dikatakan sebagai Allah tu, cahaya ialah yang maha terang, yang menerangi, yang mendatangkan cahaya hidayah. Tu kata ulama. Yang menerangi seluruh alam dan mengatasi di atas segala cahaya. Dalam surah An-Nur. Nama surah pun An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah menerangi langit dan bumi. Kata ulama, dia tak tulis ni, tak ada dalam ni, tapi saya rujuk dalam kitab lain, 3 makna cahaya. Yang pertama, Allah sebagai An-Nur. Allah Maha An-Nur ini, Allah An-Nur, nama Allah An-Nur ini ialah Allah Ta'ala dengan maksud yang pertama memberi hidayah. Kerana hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Sebab tu kata Habib Omar. Habib Omar ni orang mengaji di Yaman, dia tahulah. Tak, orang mengaji di Tarim Yaman, Habib Omar kata, jangan pandang hina pada orang lain, walaupun dia kaki maksiat. Kerana hidayah itu milik Allah. Allah nur kan, Allah memberi hidayah. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia lebih baik daripada kita, boleh lebih baik daripada semua orang. Jadi yang pertama, An-Nur itu Allah memberi hidayah. Kan ada doa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Doa ni masyhur. Walaupun bukan daripada hadis lah, daripada ulama kita ajar. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, terangilah hati aku. Berikanlah aku cahaya, nawwir, berikan cahaya kepada hati aku binuri hidayatika, dengan cahaya hidayah. Bukan hati ni kotor dengan apa? Dengan sifat mazmumah. Bukan hati tertutup, khatamallah, tertutuplah hati dia. Waliyadzubillah. Bila tertutup hati, hidayah tak boleh masuk. Hak buruk tak boleh keluar, hak baik tak boleh masuk. Waliyadzubillah. Jadi yang pertama kata ulama, An-Nur dengan makna memberi hidayah. Yang kedua ialah Allah Ta'ala tu, An-Nur tu maha baik. Sebab cahaya tu lambang kepada kebaikan, lambang kepada apa kita kata, satu kebaikan. Benda hak terang benderang ni lebih baik daripada gelap. Kan ada minan Allahu apa dalam surah Al-Baqarah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Bahkan az-zulumat, kegelapan tu disimbolikkan dengan kesesatan, syirik. Dan nur, cahaya tu simbolik dia ada kebenaran dan tauhid. Minadh-dhulumat ila nur. Orang beriman, Allah bagi hidayah, maka dia tinggalkan zulumat. Zulumat mana? Gelap, kegelapan, benda gelap, benda syirik, hak tak ada terang, hak tak ada cahaya hidayah. Keluar daripada minaz zulumat ila nur. Kepada mana? Kepada cahaya. Cahaya terang beneran, ada hidayah. Bila terang, nampak jalan yang benar, disitulah jalan tauhid, jalan mengesakan Allah Ta'ala. Orang murtad, na'udzubillah, minan nur ila zulumat. Hak murtad, na'udzubillah, daripada cahaya, ada dah, dia Islam dah, Nabi masuk mengucap depan Nabi dah, contoh zaman Nabi tak? Ataupun zaman kita hari ni, ramai hak murtad. Dekat Instagram ada satu account di Instagram tu, I am a Malay, I am Christian. Syarifah Fal, tuan-tuan cari nama. Dalam Facebook pun ada, dalam IG pun ada. Syarifah Fal, dia punya komen menyakitkan hati kita. Nak saya bukan baca, kadang-kadang terjumpa juga komen dia. Tak, dekat geng-geng liberal ni. Tak. Dia bangga dengan kemurtadan dia. Aku Melayu, aku boleh jadi Kristian. I am Malay, I am Christian.
Minan nur ila dhulumat. Elok je mu Islam, lahir daripada keluarga Islam, mak ayahmu Islam, tapi keluar meninggalkan cahaya ila dhulumat, kepada kegelapan, murtad, Kristian, kafir, hak batil, hak syirik. Wa niyadzubillah. Jadi Allah Maha baik melorongkan kepada kita jalan yang benar. Dan yang ketiga, kata ulama, an-nur dengan makna Allah Maha melimpahkan kasih sayangnya. Allah Ta'ala Maha melimpahkan kasih sayangnya. Lambang kepada kasih sayang Allah itu cahaya yang menerangi, termasuklah bukan sekadar hidayah, tetapi kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi carilah cahaya biar terang. Ada orang tak nampak jalan lurus. Kenapa tak nampak jalan lurus? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Baca hari-hari dalam Fatihah 17 kali sehari dalam solat. Pandulah kami, bimbinglah kami ke jalan lurus, ke jalan lurus. Kenapa tak nampak juga? Gelap. Gelap. Sebab apa gelap? Sebab Allah tak terang dia dengan cahaya hidayah. Tak. Tapi dia jugalah kadang-kadang perangai dia juga. Macam mana nak terangnya? Masjid tak mari, kuliah tak mari, ngaji apa ke dah? Celah mana nak terang? Duduk dalam gelap. Kawan dengan puak-puak liberal, lagilah gelap. Tak. Az-zulumat. Maka kita doakan semoga kita termasuk dalam kalangan orang yang diberikan cahaya hidayah. Maka Allah itu an-nur, Allah memberi hidayah kepada kita. Nampak terang, pilihlah jalan itu dan kekallah dalam jalan yang memang kadang-kadang nampak dah, terang-terang dah, ambil dah, pilih dah jalan tu, tapi tidak istiqamah, wa niyadzubillah. Satu hal juga. Nak kata tak nampak dah. Nak kata tak pilih dah jalan tu, cuma tidak istiqamah. Sudahnya lari ke lain pula. Dah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku ala dinika, di atas agamamu. Dan kita mohon kita termasuk dalam kalangan Allah memberi hidayah dan mengekalkan kita dalam hidayah tersebut. Wallahu alam. Insya dah masuk habis muka surat 70, cukup dah tu. Muka surat 71 tu panjang lagi tu, sambung pada hari Ahad ini nanti insya-Allah. Wallahu alam. Jadi kita sambung pengajian kitab akidah ini pada hari Ahad ini. Kita habiskan, rasanya kita boleh habislah tu nama-nama Allah nombor 94 hingga 99. Wallahu alam. Cukup setakat tu. Moga-moga apa kita baca kita faham, dan kita faham kita amalkan, dan kita makin mengenal Allah, makin rapat dengan Allah Taala, makin dekat dengan redha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.